Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua pelajar-pelajar tingkatan 6 walau di mana saja anda berada. Okey, jom belajar ber-PDPR PKP 3.0 bersama Cikgu Asma dari Sekolah Menengah Skudai, Johor Bahru. Jom belajar. Anda rajin, anda cemerlang, anda dapat A ya. So tiada jalan pintas untuk berjaya, sentiasa istiqamah untuk terus berusaha. Tapi apa yang kita okey. Okey ya, apa yang kita nak belajar hari ini adalah berkenaan dengan syarat-syarat kontrak ya. Sebelum ini tahun lepas cikgu ada selesaikan ya penerangan tentang elemen-elemen kontrak ya. Boleh rujuk YouTube channel cikgu Asma ya. Jadi bab 241 cikgu telah selesaikan. Hari ini cikgu sambung pada PKP 3.0 ini tentang syarat-syarat kontrak. Jadi apa yang kita nak pelajari hari ini adalah tentang definisi beberapa perkara atau istilah dalam bab ini iaitu kontrak sah, okey, ini yang cikgu masukkan tadi iaitu kita nak mengetahui ataupun nak mendefinisikan beberapa perkara iaitu kontrak sah, kontrak tidak sah, kontrak batal, pelepasan kontrak dan juga remedi ya. Okey, jadi kita lihat dulu. Jadi objektif pembelajaran kita hari ini nak mentakrifkan ataupun mendefinisikan istilah tersebut dan juga kita nak lihat perkara-perkara yang menyebabkan suatu kontrak itu batal. Okey, jadi kita teruskan. Okey, mari kita lihat ya definisi ataupun takrifan kontrak sah ya. Jadi kontrak sah merupakan kontrak yang boleh dikuatkuasakan oleh undang-undang dan memenuhi elemen utama kontrak. Masih ingat lagi apa elemen-elemen kontrak ya? Okey, sudah pasti inilah dia ya, pelajar ya. Iaitu tawaran atau cadangan, penerimaan, balasan, niat, ketentuan dan juga keupayaan. Jadi kalau sesuatu perjanjian itu memenuhi keenam-enam elemen ini, dia ataupun perjanjian tersebut adalah dikatakan sebagai kontrak yang sah ya. Okey. Tetapi sebaliknya, kalau elemen-elemen yang 6 tadi atau elemen kontrak tadi tidak dipenuhi, maka sesuatu kontrak itu dia adalah tidak sah dan tidak boleh dikuatkuasakan oleh undang-undang. Jadi dia sesuatu yang berlawanan. Satu sah, satu lagi adalah satu kontrak yang tidak sah. Okey, jom kita teruskan untuk definisi kontrak batal dan juga pelepasan kontrak serta remedi. Okey, kita perhatikan kontrak batal di sini ya. Apa itu kontrak batal? Suatu perjanjian yang tidak sah dan tidak boleh dikuatkuasakan mengikut undang-undang kerana batal sejak peringkat awal perjanjian dibuat. Maksudnya kontrak itu tidak boleh dikuatkuasakan oleh undang-undang. Jadi dia memang batal. Tidak boleh dilakukanlah sebenarnya kontrak itu ya. Okey. Yang seterusnya adalah pelepasan kontrak ya. Sesuatu kontrak boleh dikatakan batal dan dilepaskan daripada tanggungan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak. Okey. Jadi contohnya bila tanggungan ya, tanggungan maksudnya obligasi. Maksudnya tanggungjawab yang dilaksanakan oleh pihak-pihak dalam kontrak itu telah selesai contohnya, maka kontrak itu dilepaskan. Namun begitu ada juga beberapa cara lain nanti yang kita akan tengok dalam slot yang akan datang ya. Okey. Yang seterusnya remedi. Remedi adalah ganti rugi kata kuncinya pelajar ya. Ganti rugi yang dituntut oleh pihak yang mengalami kerugian. Jadi kalau perjanjian dilakukan oleh dua pihak contohnya. Jadi satu pihak katakan A dengan B.
A mengalami kerugian, maka dia boleh tuntut ganti rugi daripada pihak yang B tadilah ya. Sebab A mengalami kerugian semasa mereka berkontrak ataupun semasa mereka dalam tempoh ada perjanjian antara satu sama lain ya. Jadi itu adalah takrifan atau definisi setiap istilah-istilah tersebut. Jadi seterusnya untuk kali ini cikgu fokus dulu kepada faktor-faktor yang menyebabkan sesuatu perjanjian atau kontrak itu batal ya. Untuk slot yang akan datang baru cikgu terangkan tentang cara-cara pelepasan kontrak dan juga jenis-jenis remedi. Jadi kita tengok dahulu faktor yang menyebabkan kontrak batal. Jom. Jadi ada berapa perkara yang menyebabkan ataupun yang mewujudkan kontrak batal ya? Ada 5. Satu, dilarang di sisi undang-undang. 2, bersifat mengecewakan undang-undang. 3, merupakan fraud ataupun penipuan. Bukan fraud ya, fraud. Penipuan. Yang keempat, mendatangkan bencana pada diri atau orang lain. Dan yang kelima adalah tidak bermoral dan bertentangan dengan kepentingan awam. Jadi cikgu akan terangkan dan juga cuba berikan contoh dan anda pun bolehlah fikirkan contoh yang sesuai bagi setiap perkara-perkara tersebut. Jom. Kita lihat dulu 3 yang pertama. Yang pertama tadi dilarang di sisi undang-undang. Apakah huraiannya ya pelajar? Perjanjian yang secara nyata lihat di sini ya. Secara nyata menyalahi undang-undang. Berbeza dengan yang bawah ni, bersifat mengecewakan undang-undang, dia adalah secara tidak nyata. Menyalahi undang-undang secara tidak nyata. Kita tengok contoh yang pertama ini. Contohnya perjanjian perjudian, membunuh, mencuri, perjanjian menjejaskan kebebasan dan kestabilan perkahwinan. Maksudnya, kat sini cikgu bagi ringkas ya, bagi perbuatan atau kegiatan yang macam mana yang dikatakan sebagai dilarang di sisi undang-undang ya oleh pihak berkuasa sebuah negara. Jadi anda boleh buat ayat penuh lah. Contohnya si A dan B buat perjanjian untuk mencuri di kawasan mana katakan ni, rumah siapa dan sebagainya. Jadi sebenarnya perjanjian antara A dan B yang untuk mencuri tadi tu dikira sebagai kontrak yang batal. Yang kedua tadi, cikgu dah sebutkan tadi dia punya kata kunci. Jadi contohnya perjanjian mengelak daripada membayar cukai jalan dan cukai perniagaan. Jadi ini tidak secara terang-terangan lah Jadi kalau diteruskan juga dia anggap mengecewakan dan sebenarnya dia adalah kontrak yang batal. Yang ketiga, fraud ya, penipuan ya. Jadi apa maksud di sini? Perjanjian yang dimeterai berasaskan tujuan dan balasan yang bersifat tipu muslihat dan tidak boleh dikuatkuasakan. Jadi tipu muslihat. Ada punya kata kunci ya. Perjanjian mengambil harta seseorang. Jadi maksudnya di sini ada tipu muslihat, katakan si A dan si B buat perjanjian untuk mengambil harta seorang yang bukan milik dia lah. Jadi dia berjanji contohnya untuk menyewakan ke, untuk menjual ke. Jadi maksudnya kalau yang demikian maka kontrak antara A dan B tadi adalah batal. Boleh. Jom kita teruskan lagi yang keempat dan yang kelima. Yang keempat, mendatangkan bencana pada diri ataupun harta orang lain. Apa huraiannya? Perjanjian menyebabkan berlaku bencana atau mudarat terhadap nyawa dan harta sendiri atau orang lain ya. Contohnya perjanjian nak mencederakan orang lain. Kalau yang tadi ada yang nak mencuri lah, yang nak ambil harta orang lain. Yang ni pula yang keempat ni
perjanjian mencederakan orang lain. Ya, si Ali dan Ahmad atau pihak C dan pihak D berjanji nak mencederakan orang. Ya, ataupun sesuatu yang dilakukan itu menyebabkan boleh berlaku kecederaan kepada orang lain ataupun boleh menyebabkan nyawa orang lain akan tergadai. Okey? Ataupun kehilangan nyawa. Jadi perjanjian itu batal atau kontrak itu batal. Okay, yang kelima, tidak bermoral dan bertentangan dengan kepentingan awam. Okey, apa maksudnya? Perjanjian yang menggalakkan perlakuan atau perbuatan tidak bermoral dan boleh menjejaskan ketenteraman awam. Contohnya, perjanjian pemberdagangan orang, ya. Ataupun sesuatu perjanjian yang menyebabkan kebebasan bersuara terjejas, ya. Kebebasan suara dalam demokrasi contohnya. Okey? Jadi itu 5 perkara yang menyebabkan kontrak batal. Huraian dan juga contoh yang ringkas. Anda boleh membuat ayat penuh untuk contoh ini untuk dia menjadi lebih lengkap, ya. Okey? Jadi setakat itu untuk kali ini, ya. InsyaAllah cikgu akan sambung di bahagian seterusnya, iaitu cara pelepasan kontrak dan jenis-jenis remedi, ya. Tapi kena ingat tadi, ya, sebelum cikgu akhiri penerangan kali ini, ingat tadi, ya, kata kunci untuk definisi remedi adalah ganti rugi. Okey. Kemudian untuk pelepasan kontrak tadi, kalau jika pihak-pihak yang dalam obligasi atau tanggungjawab dia telah selesai, maka kontrak itu boleh dilepaskan. Okey. Okey, cukup untuk setakat kali ini. InsyaAllah kita jumpa lagi untuk bahagian yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berjaya, semoga bercemerlang, ya. Semoga istiqamah mengulang kaji pelajaran.